Okey, kita teruskan. Okey, yang baru masuk tadi, yang baru join group kita. Jadi untuk dijadikan electrical system, jadi kalau awak ada bateri je macam ni, dia belum jadi sistem. So bateri ni adalah source. Kalau awak ada mentor, lampu, bukan bateri, perintang, itu adalah load. Jadi kita perlukan satu control. Ini control ni boleh jadi switch, boleh jadi barang-barang elektronik lah untuk control dia. Dan dia mesti ada transmission. Maknanya dia connected by wire lah. Dia tak boleh tergantung macam tu, tak jadi sistem kalau tak bersambung. Okey, source. Source ini dia provide electrical energy. Contohnya bateri. Bateri adalah dia sejenis DC source. Kalau TMB, itu adalah AC source. Control biasanya switch ataupun barang-barang elektronik yang bertindak macam untuk kontrol dia lah. Untuk macam lampu, kita kontrol kecerahan dia. Untuk kontrol kecerahan tu kita perlukan electronic circuit. Itu sejenis kontrol lah. Kemudian load. Jadi load lampu ataupun motor yang dia berpusing tu, itu load lah. Kemudian last sekali transmission system, wire, normally wire lah, boleh jadi wire ataupun electromagnetic. Awak ada antena kan, nak transmit, itu transmission system lah tu, dia guna electromagnetic. So ini contoh electrical system yang mudah. Kalau kita tengok gambar fizikal dia yang ini, kita ada 2 biji bateri, kemudian kita ada mentor. Jadi kat dalam ni dia bersambung lah, kat ujung ni ada wire dia, dia pergi ke sini, bukan, dia lalu naik atas, lalu switch turun ke mentor, jadi dia akan nyala. Jadi kalau kita tengok circuit dia, ini voltage source, ada mentor ke sini, kemudian ada switch. Jadi mentor ni kita simbolkan dia sebagai resistant. Sebab dalam mentor tu dia ada filamen tu, dia sebenarnya adalah resistant. Ini salah satu lagi apa ni? Ini daripada kereta bateri kereta ni kan. Simbol dia bateri lah. Kemudian ada switch. Kemudian pergi kepada lampu kereta 2 biji ni. 2 biji depan. Jadi kita wakilkan sebagai 2 resistan macam ni. Jadi lampu ni, 2 ni, normally dia akan connected secara parallel. Ini parallel lah, ni 2 macam ni. Jadi dia control oleh satu switch. Jadi bila kita on, dua-dua lampu akan nyala serentak lah. Kita tak nak lah satu kiri, satu kanan. Jadi kita letak satu switch je. Kalau awak nak kontrol kiri kanan, jadi awak perlu
awak perlu pasang switch, 2 switch, kat sini satu, kat sini satu, 2 switch. Ini kalau ada lampu spotlight tambahan kan, jadi kita letak switch tambahan lah yang baru. Jadi apa itu electrical circuit? Kita tak panggil electrical je, kita panggil electrical circuit. Jadi ke electrical circuit tu, dia ada mengandungi, kita panggil apa ni, dia mengandungi beberapa circuit element. Ni dia ada beberapa circuit element kat dalam tu yang bersambung secara bersama lah. Maknanya circuit element kita kat sini kita ada voltage source, itu satu elemen. Ini kita ada resistor, ada inductor dan ada kapasitor. So ini adalah circuit element, resistor, inductance, kapasitor dan voltage source. Electrical charge. Jadi untuk menghasilkan electrical, benda yang utama kita adalah charge lah. Jadi kalau tak ada charge, tak ada electrical. Ni charge ni memang dia main peranan. Jadi ini yang awak dah pernah belajar lah. Charge ni terdiri daripada proton, neutron dan electrons. Biasanya yang akan bergerak adalah elektron ni lah. Itu akan menghasilkan electrical charge. Jadi kat sini elektron dia membawa negative charge, carry negative charge. Proton membawa positive charge. Jadi neutron dia tak buat apa, dia duduk diam. Ini pergerakan dia lah. Jadi elektron kat sini dia berpindah kepada satu atom, berpindah. Itu akan menghasilkan arus elektrik. Dia sebenarnya adalah pergerakan charge. Jadi charge kita measure dalam coulomb. 1 coulomb sama dengan 6.24 kali 10 kuasa 18 elektron. Banyak. Dia bukan sebiji je. Ni 10 kuasa 18 biji. Dia sangat banyak lah. Okey, kita tengok apa itu electromotive force. Susah nak sebut ni. Ataupun EMF. Dan apa perbezaan dengan potential difference. Jadi EMF ni dia adalah electrical potential difference. Ni. Macam bateri.
Senang cerita dia adalah sumber tenaga lah. Sumber tenaga untuk menggerakkan elektron. So itu adalah EMF. Dia adalah hasil daripada sumber tenaga, daripada bateri, daripada generator. Jadi dia akan menghasilkan EMF. Jadi unit EMF kita measure sebagai volt. Itu yang jadi volt tu. Dia asal dia daripada electromotive force. Jadi apa perbezaan dengan potential difference? Ni apa perbezaan dia ni? Dia benda yang sama je. Potential difference is a function of the location. Maknanya potential difference between point A and point B. Voltage drop, potential difference. Lain ke sama je, lebih kurang je sebenarnya. Maknanya dia perbezaan voltan. Contohnya kita ada circuit 2 macam ni. So ini adalah bateri. Jadi EMF duduk kat sini. Dia duduk dekat bateri tu. Potential difference dia duduk di ke sini. Kat sini pun ada potential difference. Dekat sini pun ada. Sini pun ada. Dia adalah sebenarnya perbezaan voltage di antara dua point. Point yang sini dengan sini. Itu kita panggil potential difference. Kalau EMF, ini biasanya kita merujuk kepada source dia. Source dia datang daripada sana. Jadi maknanya EMF tak wujud dalam resistor lah. Dalam resistor tak ada. Tapi kalau dalam generator, dia ada. Sebab dia menghasilkan voltage dekat generator tu. Contoh satu lagi EMF yang saya lepas yang korang belajar sensor and transducer. Kalau kita ada dua metal macam ni kan. Jadi kat ujung ni kita sambung. Jadi kat ujung satu lagi, dekat sini kita bagi 0 degree. Yang kat ujung kat sini kita panaskan 100 degree. Jadi disebabkan perbezaan suhu ni, dia menghasilkan EMF kat dalam besi ni lah. Ini akan menghasilkan EMF. Sebenarnya dia akan menghasilkan sikit macam bateri jugalah. Dia hasilkan voltage. Jadi dengan panaskan sahaja. You ada dua metal berlainan. Contohnya ini besi. Kat sini you bagi copper ke. Dia asal dua lain. You sambungkan macam tu ujung ke ujung. Satu panas, satu sejuk. Dia akan menghasilkan energi EMF. Jadi kalau ada EMF, dia akan ada arus lah.
Okey, seterusnya voltage dan current. Jadi apa perbezaan voltage dan current? Voltage ni kita ibarat kalau you ada tangki air macam ni, ini ada air, tangki, umpama bateri lah. Kemudian kita ada pipe turun ke bawah. Jadi bila pipe ni dibuka, bukan pipe, kepala pipe ni, jadi akan ada aliran air lah. Macam tu. Jadi tekanan dia kat sini ke sini. Ya, ini adalah tekanan air. Lepas tu kuantiti air yang turun kat sini ni, itu kita panggil sebagai arus. Tekanan air kat sini kita anggap macam voltage. Jadi you mesti ada tekanan baru air akan mengalir. Kalau you letak terlantai kan, tak ada tekanan. Jadi air tu duduk je kat situ. Jadi sama juga kalau voltage tu zero, jadi tak ada arus. Jadi sama juga dengan electrical system, kita kena ada voltage macam tu. Kemudian kita ada resistance. Jadi bila ada voltage, baru ada arus yang akan mengalir. Jadi kalau dalam diagram ni, tangki air ni kita anggap sebagai bateri. Sebab nanti air dia akan turun, lama-lama habislah. Sama juga bateri. Aliran air kat dalam ni, itu sebagai arus. Jadi ketekanan dia, ketinggian air, ketinggian tangki ni daripada ground, itu adalah tekanan. Kita anggap macam voltage. Dan benda ni, kepala pipe ni fuset sebagai switch. Macam tu je analogi dia. So ini kita convert kepada electrical circuit. Kita ada bateri, ada switch dan ada lampu. Jadi bila switch ini ditutup, barulah arus start mengalir. Macam tu. Okey, kita sambung. Okey, yang ini kita label sebagai A dan B. Jadi kalau potential between A dan B, kita akan label sebagai AB. Maknanya voltage antara
di antara dua ni. Jadi voltage dia tak ada satu point. Biasanya kalau disebut satu, maknanya VA. Itu dia refer kepada ground. Contohnya circuit kita macam ni. Sini VA, VB. Jadi kalau ditanya apakah VA? VA dekat sini. Maknanya dia akan refer kepada ground. Kat ujung, kat bawah ni biasanya dia akan tanda sebagai ground macam tu. Ground ni maknanya voltage dia sama dengan 0 volt. Biasanya kalau awak tengok electrical circuit, dia akan ada simbol ground ni. Kalau simbol dia duduk kat situ, maknanya dia 0 volt. Awak boleh tengok perbezaan circuit ni ya. Macam ni. Saya bagi 10 volt. Ini ground dia. Ini 20 volt. VA, VB. So, apakah nilai VA? Boleh siapa jawab? Berapa VA? Buka mic. Betul. 10 volt. VB? VB. Dia bersambung ke mana? 20 kan? VB. VB sini kan? Di sini kan? Ground dia mana? Ground dia ni. Ni kan negatif. Maknanya minus 20 volt. Satu lagi. VAB. Sudah. Antara A dan B. Di sini. VAB. Berapa? Sini tadi 10. Ini minus 20. Jadi berapa perbezaan dia? 10 kan? 10. 10 ke minus 10? Minus 10. Maknanya 10 campur dengan minus 20. Itu maksudnya potential different. Cuba saya ubah circuit ni. Dah balik.
Ground ni saya tak nak kat sini. Circuit yang sama, saya cuma ubah ground. Ground dia duduk bawah tu. Jadi sekarang, berapakah VA? VA dah jadi 30 lah. VB? VB berapa? Tengok betul-betul. Kosong. Dah dia duduk kat bawah ni kan. Kosong lah. VAB? VAB 30 sama. Itu maknanya penting awak define ground ni. Ni, ground ni. Dia akan menentukan berapa voltage dalam calculation awak. Dia benda yang sama, 2 biji bateri, tapi kita define tak sama. Okey, kita tengok definition pula. Voltage. Sebenarnya definition dia apa? Dia adalah energy bahagi dengan work per unit charge. Energy ataupun kerja per unit charge. W per Q. So W ni adalah energy. Unit dia dalam joule. Q adalah charge. Unit dia dalam coulomb. Jadi voltage source ada dua jenis. Kita ada DC source dan AC source. DC voltage dan AC voltage. Samalah DC source ataupun AC source. Biasanya DC ini datang daripada bateri macam ni lah. Kalau AC daripada soket TMB ataupun daripada generator. Itu dihasilkan AC. Kalau AC, DC biasalah straight line. So ini DC. Kalau AC, dia dah jadi sine wave. Dia boleh jadi square wave ataupun triangular ataupun macam-macam lah. Gitu. Kalau awak ada positif, negatif yang repeated, maknanya berulang-ulang. So itu adalah AC. Di square wave pun sama. Dia pun boleh jadi AC juga. Plus dengan minus. Dia repeated lah. Ni yang tadi lah ni. Okey, arus. Kita tengok balik contoh tadi. Ini awak ada tangki air. Jadi air yang mengalir kat dalam ni, kita umpama macam
arus lah, arus ataupun I. Jadi dalam electrical circuit, kita ada sambungan macam ni. Kita ada bateri, positif, negatif. Positif, negatif. Jadi arus akan mengalir daripada positif. Di positif belah atas, jadi akan ada arus. Positif macam ni. Jadi arus akan ke depan macam tu lah arus. Macam tu. So ini menghasilkan positive voltage. Positif. Kalau terbalik macam ni, jadi arus ke belakang macam ni, arus. So ini adalah negative voltage. Jadi kalau awak masih ingat dekat sekolah, elektron mengalir daripada negatif source kat sini. Jadi dia mengalir kepada positive source. So ini adalah elektron. Tapi kita buat definition tadi, elektron itu adalah arus. Jadi kenapa dalam saya cerita tadi, arus pula mengalir daripada positif kat sini, dia pergi kepada negatif. Itu kita panggil conventional current, yakni electron flow. Tapi sebenarnya elektron dengan arus tu adalah benda yang sama. Jadi mana satu yang you nak ikut ni? Jadi disebabkan ini adalah kelas engineering, so you dalam kelas engineering, you bukan dalam kelas sains. Okey. Jadi disebabkan kita kelas engineering, kita ambil definition arus mengalir daripada positif kepada negatif. Ni kita pakai definition yang inilah. Sebab kadang-kadang kita bertukar kan. Kita belajar fizik macam ni, tapi dalam kelas macam ni. Itu kita kena tetapkan definition awal-awal lah, supaya kita boleh follow standard yang sama. Kita tak nak lah sekejap pakai yang ni, sekejap pakai yang ni, nanti pening. Padahal sebenarnya elektron, arus itu benda sama. Dia lebih kepada definition sahajalah. Okey, arus. Yang ni macam saya cerita tadilah. Dia ada dua, direct current, DC current ataupun AC current. Jadi kalau DC dia lurus, AC you boleh jadi sine wave, square wave ataupun wave yang lain.
Jadi definition arus ini I, dia adalah charge, rate of charge, time rate of time rate of change of charge. Maksudnya apa? Perubahan charge yang bergerak tu per masa. Berapa cepat charge tu berubah? Ni dalam masa dia ada unit time. Time tu in second. Ataupun definition dia Q, charge in coulomb at time in 1 second. Kita ada berapa banyak charge dalam masa 1 saat. So itu adalah arus. Kalau you ada charge tadi, apa tadi definition dia? Mana yang tadi? Mula-mula tadi. Tak jumpa. Okey, kita habis berkenaan basic voltage and current. So ini kita tengok kepada unit-unit dalam electrical energy lah, dalam electrical system. Yang paling basic, charge, voltage, current, power, energy, resistance, inductance, capacitance. Yang ni yang paling asas lah yang kita kena tahu lah ni. Contohnya voltage, unit dia adalah volt. Current, unit dia ampere. Simbol A untuk current. Voltage, simbol dia volt. Contohnya 10 volt, 5 ampere. Kalau ditulis macam tu awak faham lah. Resistance 3 ohms. Kalau power 5 watt. 5W. Kita tahulah itu adalah power. Okey, semua ini tahulah ini kan? Unit-unit ni. Kilo, mikro. Jadi kalau kelas engineering, ini saya dah pesan lama dah ni. Kalau awak dapat nombor 10,000 macam tu kan, 10,000 ohms. Jadi dalam periksa janganlah tulis panjang-panjang macam ni. Tulis je 10 kilo ohms. Jadi kurangkan nombor panjang-panjang tu. Ada lagi student tulis 1000 ohm. Padahal kalau saya 1 kilo ohms. Jadi dalam kelas engineering awak perlu biasakan guna benda-benda ni lah. Jadi unit-unit yang biasa kita pakai mega, mili, mikro. Satu lagi kilo. 4 ni penting lah ni, 4 ni. Dalam electrical engineering lah.
Mechanical saya tak pasti, saya rasa sama je kan. Macam pressure kan, kilopascal. Kalau electrical micro, kalau kapasitor lah microfarad. Kalau kapasitor. Okey, ini instrumen. Saya lepas sudah belajar. Ini sebenarnya slide untuk student yang tahun 1 baru masuk, you dah belajar yang ni dulu. Tapi korang dah terbalik. Korang belajar instrumentation dulu. Jadi ini asas-asas ni sepatutnya dah tahulah. Okey, untuk measure voltage, you ada circuit macam ni. Ini revision kelas yang lepas ni. Jadi ini physical circuit dia. You ada bateri. Ini V. Kat sini ada R. Jadi ini adalah meter. Jadi meter ni kita touch je kat sini. Ini terminal positif. Ini negative probe. Positive probe. Jadi dalam circuit gambaran dia macam ni lah. Sambung sini satu, sambung sini satu. Okey, setakat tu? Ada soalan? Terrehat dulu kejap. Berasap nampak? Baru introduction. Jadi kita tengok circuit elemen. Jadi elemen dalam electrical circuit dia ada dua jenis. Passive element dan active element. Jadi apa itu active dengan passive element? Kalau passive element dia macam resistor, kapasitor, induktor and transformer. So itu adalah passive element. Kalau active element terdiri daripada voltage dan current source, ataupun bateri, generator, fuel cell, solar cell. Itu adalah active component. Jadi biasanya active component ni dia ada power source dia sendirilah. Sebab tu kita panggil active. Transistor dengan integrated circuit ni saya tak sure. Active ke passive? Saya rasa ini adalah passive. Sebab dia tak ada power source dia sendiri.
Okey, setakat ni. Mana yang lain-lain ni semua dah gambar dah hilang ni. Gambar dah tak ada ni. Ada. Jadi kita nak tengok pula active element voltage source. Jadi voltage source kita ada dua jenis. Independent voltage source dan dependent. Independent maknanya apa? The independent lah, dia sendiri. Macam bateri ni. So ini independent. Maknanya dia sendiri. Dia tak dikawal. Kalau dependent maknanya dia dikawal. Kita boleh kawal nilai dia, output dia. So itu dependent voltage source. Jadi simbol dia macam ni lah. Jadi ini kalau yang fix macam ni, so ini adalah independent voltage source. Kalau current pun sama. Kalau fix macam ni, bentuk bulat, so ini adalah independent current source. Dia tak bergantung. Jadi kita ada satu lagi. Mana anda? Mana simbol dia tak ada? Ni. Jadi kalau you nampak simbol dia panggil apa macam ni diamond lah. Kalau diamond, so ini adalah dependent voltage source. Apa beza dengan yang independent? Kalau independent, dia bulat. Bulat ataupun simbol voltage macam tu. Arus pun sama. Arus simbol dia bulat, ada arrow kat dalam. So itu adalah independent source. Independent current source. Tengoklah simbol dia. I ataupun kalau ada plus minus, so ini adalah voltage source. Jadi kalau satu lagi, kalau simbol diamond macam ni, so ini adalah dependent voltage source. Maknanya nilai voltage ni dia dikawal oleh satu parameter yang lain. Mana contoh dia? Okey, kita tengok contoh ni. Kita tengok yang bahagian sini. Okey, kat dalam ni dia tulis 10I. Maknanya ini positif negatif. Ini adalah voltage source.
Tapi nilai dia adalah 10 darab I. 10 darab I. So, I itu apa? Jadi, I itu dia datang daripada circuit yang ini. Jadi, kalau you tahu nilai I ni, jadi you boleh dapat nilai voltage source kat sini. Jadi, apa-apa hal kita kena kira nilai I yang dulu ini. Itu maksudnya dependent voltage source. Jadi untuk kira ni kita kena circuit analysis dululah. Jadi untuk hari ni saya cuma tunjuk dari segi simbol dan definisi je dululah. Mana lagi contoh dia? Tak ada.